Tapi kan saya tengok kawan saya itu lagi berjaya daripada saya. Ada 3 law dalam kehidupan kita. Ada berapa law tuan-tuan? Anda boleh komen di ruangan chat. 3 law. 3 law dalam kehidupan kita. So, apa dia 3 law ni? Ataupun apa dia 3 hukum ni? Yang mana 3 hukum ni, kalau kita faham, insya-Allah kita akan tahu kenapa seseorang itu sudah berjaya. Saya alhamdulillah tuan-tuan, direzekikan Allah Subhanahu Wa Taala berjumpa dengan ramai orang, dan ramai orang ni juga adalah salah satu reflection kepada diri saya. Ada orang datang dengan saya, dia mengadu masalah, dia kata, "Tuan, saya tak tahulah tuan, daripada dulu sampai sekarang kehidupan saya macam ni je, stuck macam tu je. Saya pun tak tahulah. Saya doa tuan. Saya bukan tak doa tuan. Siap pergi umrah tuan. Balik-balik macam tu juga kehidupan saya. Sampai bila saya nak macam ni?" Ada certain orang macam tu. Ada certain orang kata, "Tuan, saya pun tak sure lah tuan. Apa salah saya? Saya rasa dengan family saya okey. Dengan wife saya jalankan tanggungjawab saya. Dengan mak bapak saya memang tanggungjawab saya memang tak ni lah. Tapi kan saya tengok kawan saya tu lagi berjaya daripada saya. Dan even masa dekat sekolah dulu, masa dekat universiti dulu, alamak, kita tahulah dia punya academic level. Saya lagi terror lah daripada dia in term of academic. Tapi saya rasa macam, kenapa aku tak jadi macam dia?" Ataupun tuan-tuan, mungkin ada di antara kita yang rasa bila sebut tentang career kan, orang selalu memperlekehkan idea kita, dan kita rasa tension benda ni. Kenapa orang selalu perlekehkan idea aku? Kenapa orang tak trust aku? Even kita sebagai seorang ketua, kadang-kadang mungkin staff kita yang lain lebih yakin dengan kita punya orang bawah ataupun orang kedua kita, our second man, berbanding kita. Jadi kita buat apa? Kita pun rasa tension, kita pun rasa macam frust, dan kita pun rasa macam, aku nak buat apa ni kan? Okey, kepada rakan-rakan yang mempunyai situasi ataupun masalah lah, kita semua mempunyai masalah masing-masing. Jadi apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan pada petang ni adalah, kalau kita mempunyai satu situasi, kita nak keluar daripada situasi itu, betul? Kita tak nak berada dalam situasi yang sama. Berapa ramai yang setuju? Right? Dan that is why pada petang ni saya ingin kongsikan dengan anda 3 law, yang mana 3 law ni kalau kita faham prinsip ini ataupun hukum ini, insya-Allah kita boleh move to the next level. So apa dia 3 law ni tuan-tuan dan puan? Law yang pertama adalah law of nature. Law of nature. So apa dia law of nature ni? Law of nature ni hukum alam lah. Hukum alam. Mungkin ada certain kita yang pernah tonton saya punya video kan tentang law of nature. Apa contoh-contoh law of nature? Maksudnya law of nature ni hukum alam. Contoh, kalau api sifatnya panas, right? Api dekat Kunak dengan api dekat Puchong sama panas. Api dekat Penang, dekat Pulau Pinang dengan api dekat Kota Baru Kelantan, dia sama panas. So itu adalah nature, itu adalah alam ataupun hukum semula jadi. Ataupun ais. Ais dekat Shah Alam dengan ais dekat UK, dia sama sejuk tuan-tuan dan puan. So again, itu adalah hukum apa dia tuan-tuan? Hukum alam ataupun law of nature. Yang kedua adalah law of cause and effect. Kenapa saya kongsikan pertama ni sebelum kita masuk ke dalam konten kita pada petang ni? Sebab kalau kita faham 3 law ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah lebih mudah kita untuk keluar daripada situasi kita, daripada masalah kita, insya-Allah. So again, yang kedua ni adalah law of cause and effect ataupun hukum asbab musabab. So itu dalam bahasa Melayu dia. Contoh. Kalau anda fokus sesi pada hari ini, insya-Allah anda akan belajar banyak benda. Right? So itu adalah asbab musabab. Ataupun kalau kita main gym, insya-Allah badan kita akan terbentuk. Right? Ataupun tuan-tuan dan puan, kalau kita belajar bersungguh-sungguh, insya-Allah kita akan pandai. Dia ada pepatah manjadda wajada. Maksudnya siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapatlah. Jadi itu adalah law of cause and effect. Dan tuan-tuan dan puan, bila kita sebut tentang law of cause and effect ni kan,
berapa ramai antara kita yang tak perasan? Kadang-kadang kita nak capai satu perkara. Kadang-kadang kita nak gaji tinggi. Tapi cara kerja kita tidak menggambarkan gaji kita. Ataupun berapa ramai antara kita yang nak buat bisnes juta-juta. Tapi dia percaya pada tidur petang. Ataupun berapa ramai antara kita yang nak capai kejayaan macam si fulan dan si fulan. Tapi kita percaya pada hari Sabtu, relax lah, come on lah, right? So again, tuan-tuan, bila kita sebut tentang cause, law and effect, ataupun law, cause and effect ni, tuan-tuan, inilah kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita nak belajar berani bercakap, tapi kita tak fokus. Kita nak belajar berani bercakap. Tapi mungkin ada yang kata, tak apalah, esok ni tengok dululah, aku nak pergi kenduri kot. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak belajar, kita tak dapat. Kalau kita tak fokus, kita tak akan dapat ilmu tu. Kalau kita tak praktis, insya-Allah kita tak akan pandai. So, again, bila kita berada dalam satu masalah, dalam satu situasi, kita kena tengok usaha kita. Sebab bila kita berusaha, tuan-tuan, usaha ni takkan pernah mengkhianati hasil. Saya nak tuan-tuan tulis dalam anda punya nota. Usaha takkan pernah mengkhianati hasil. So, selepas law yang kedua, barulah kita akan berada di law yang ketiga. Iaitu law of apa dia tuan-tuan? Law of destiny. Right? Ataupun takdir. Ataupun kita qada dan qadar. So, qada dan qadar ni adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Right? Dan kita semua sedia maklum, bila kita sebut tentang ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah tak boleh ubah dah kita punya qada dan qadar tu. Cumanya, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita selalu misuse. Ini sudah takdir kan. Saya tak ada kerja. Ini sudah takdir. Saya tak pandai bercakap. Tapi cuba tengok balik cause and effect. Soalan dia adalah, adakah kita berusaha? Dan adakah kita punya usaha tu sungguh-sungguh macam orang lain? Right? So, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang kita nak improve, bila kita nak sebut tentang kita nak breakthrough tentang sesuatu, tuan-tuan, kita kena faham 3 law ni. Yang pertama, law of nature. So, law of nature ni hukum alam semula jadi. Right? Yang kedua adalah law of cause and effect. Ataupun asbab, musabab. Ataupun kita selalu dengar manjada, wajada. Kalau anda fokus, insya-Allah anda akan dapat. Kalau anda praktis, insya-Allah anda akan pandai. Kalau anda berguru, insya-Allah anda akan dapat ilmu. Right? So, sama juga kalau anda tak fokus, so dia punya result pun tak fokus juga. Dan yang ketiga adalah law of destiny. Ataupun qada dan qadar. Dan tuan-tuan, insya-Allah kalau kita faham ketiga-tiga ni, kita sebagai manusia yang ada free will, insya-Allah, selepas kita berusaha bersungguh-sungguh, lalu kita doa supaya kita direzekikan dengan takdir-takdir yang baik dan takdir-takdir yang menyebelahi kita dan anak-anak kita, ataupun takdir-takdir yang akan insya-Allah mendatangkan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Right? So, tuan-tuan, saya nak tanya dengan anda, berapa ramai yang belajar sesuatu